Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Sultan bin Muhammad Ruslan dan kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan satu tajuk yang sangat menarik, iaitu kepentingan elemen warisan dalam perlembagaan persekutuan. Jadi, mari kita kupas sedikit sebanyak tentang topik ini. Sesebuah negara yang berdaulat mempunyai perlembagaan sebagai asasnya. Perlembagaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil. Seterusnya, perlembagaan juga dapat mencegah penyalahgunaan kuasa oleh kerajaan, mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat, alat untuk menyelesaikan isu dan mengekalkan keamanan dan kestabilan. Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi yang dibentuk berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan. Undang-undang bertulis ini telah diperkenalkan sebagai Perlembagaan Malaysia pada 16 September 1963, iaitu juga bersamaan dengan Hari Malaysia. Perlembagaan yang ditubuh merupakan rangka yang menetapkan hubungan rakyat dengan entiti pemerintahan negara yang dipersetujui bersama. Selain itu, warisan pula dikenali sebagai identiti atau pengenalan negara selama bertahun-tahun. Elemen warisan juga dirujuk sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan. Tambahan pula, dalam sejarah dan proses pembentukan negara, komponen ini adalah penting dan berfaedah. Selepas kemerdekaan, ciri-ciri warisan ini diiktiraf dan ditulis dalam Perlembagaan Persekutuan. Elemen warisan mempunyai 4 paksi utama yang membentuk Perlembagaan Persekutuan, iaitu agama Islam sebagai agama persekutuan, hak dan kedudukan istimewa orang Melayu, kedaulatan Raja-Raja Melayu dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Walau bagaimanapun, pada zaman sekarang, perkara ini sudah tidak lagi dititik beratkan akibat oleh budaya-budaya luar yang semakin berleluasa. Hal ini boleh membuat elemen asli dalam negara menjadi lapuk dan dilupakan begitu sahaja. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin akan kepentingan perkara ini, elemen warisan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia akan dikupas bagi membuka mata rakyat agar terus memelihara elemen-elemen ini. Kedaulatan Melayu merujuk kepada kuasa dan kewibawaan yang ada pada raja dalam pemerintahan berada di wilayah Melayu. Tradisi kedaulatan ini telah wujud sejak zaman dahulu dan masih wujud dalam pelbagai bentuk di negara dan wilayah Melayu yang berbeza. Dalam sistem beraja Malaya, raja dianggap sebagai pemerintah tertinggi yang dilantik mengikut keturunan. Mereka mempunyai kuasa politik, undang-undang dan sosial yang hebat. Kedaulatan Raja Melayu berlandaskan prinsip adat dan tradisi yang dihormati oleh masyarakat. Peranan kuasa Raja Melayu berbeza-beza mengikut konteks sejarah dan sistem pemerintahan setiap kerajaan atau kesultanan. Setengah raja memegang kuasa mutlak, manakala yang lain berkongsi kuasa dengan majlis atau empayar yang lebih besar. Kedaulatan seorang Raja Melayu merangkumi aspek penting termasuk kuasa politik. Raja Melayu mempunyai kuasa politik sebagai ketua negara. Mereka mempunyai kuasa untuk melantik dan memecat pegawai kerajaan, membuat undang-undang dan mengarahkan kerajaan. Selain itu, penjaga tradisi dan budaya ialah Raja-Raja Melayu juga memainkan peranan dalam memupuk dan mempromosikan tradisi dan budaya Melayu. Ia memainkan peranan penting dalam upacara tradisi, keperayaan dan perlindungan warisan budaya. Salah satu tugas Raja Melayu ialah melindungi rakyatnya dan memperjuangkan kebajikan mereka. Ini boleh termasuk melindungi hak asasi manusia, mengekalkan ketenteraman awam dan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Walaupun kuasa politik pemerintah Malaysia pada masa ini cenderung lebih terhad oleh kewujudan sistem pemerintahan berperlembagaan, kewujudan mereka masih dihormati sebagai lambang kestabilan dan warisan budaya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kisina Balkis binti Roslan. Untuk kali ini saya akan menerangkan tentang objektif yang kedua, iaitu hak keistimewaan orang Melayu yang terbela. Untuk berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, kaum Melayu ini didefinisikan sebagai seorang yang menganuti agama Islam, lazimnya yang bercakap Melayu, mengamalkan adat Melayu, bertutur menggunakan bahasa Melayu dan lahir sebelum hari merdeka sama ada di Tanah Melayu ataupun di Singapura, atau hari mereka yang telah bermaustatin di Tanah Melayu ataupun Singapura. Hak istimewa orang Melayu pula adalah hak yang telah dipersetujui
oleh para pemimpin terdahulu yang telah diberikan kepada orang Melayu sebagai cagaran ataupun gantian kepada kesediaan rakyat Melayu di tanah Melayu ini untuk menerima etnik India dan Cina bagi berkongsi kehidupan di tanah Melayu secara bersama. Perkara ini telah digunakan dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 sewaktu rundingan kemerdekaan yang ingin mereka laksanakan. Hak ini dipinda bagi melindungi orang Melayu kerana pada waktu itu orang Melayu tidak mahu menerima kehadiran kaum India dan Cina sebagai rakyat di tanah Melayu. Maka keadaan ini akan menyukarkan proses kemerdekaan pada masa itu kerana mereka ingin menegakkan hak kaum sendiri. Terdapat beberapa jaminan yang diberikan dalam Perlembagaan Persekutuan Hak Istimewa Orang Melayu. Antaranya ialah yang di-Pertuan Agong diberikan kuasa oleh Perlembagaan Persekutuan untuk menyediakan kuota kemasukan dalam sektor perkhidmatan awam, iaitu selain daripada perkhidmatan awam sesuatu negeri. Selain daripada itu, jaminan yang diberikan terhadap hak keistimewaan orang Melayu adalah menyediakan kuota yang untuk biasiswa, dana siswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan yang berkaitan dengannya atau kemudahan khas lain yang diberikan atau diadakan oleh Kerajaan Persekutuan. Rasionalnya di sini kita dapat lihat pada perkara ini adalah ianya dapat melindungi kaum Melayu daripada keseluruhannya. Ia disebabkan oleh terdapat segelintir anak Melayu yang berkelayakan untuk menyambung pelajarannya ke peringkat yang lebih baik tetapi mereka tidak mampu dan menyebabkan mereka terlepas peluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya adalah hak keistimewaan Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan adalah mengeluarkan permit atau lesen untuk operasi sesebuah perniagaan iaitu contohnya seperti pengangkutan jalan. Cara ini adalah untuk mengalakkan orang Melayu untuk mengambil bahagian dalam industri perniagaan. Seterusnya adalah Tanah Rizab Melayu. Kerajaan Negeri Melayu berkuasa untuk membuka tanah bagi orang ramai. Tanah untuk orang Melayu dan hak untuk orang Melayu mendapatkan tanah adalah dengan kebenaran oleh kerajaan negeri juga. So hak tersebut adalah untuk melindungi orang Melayu, tetapi kuasa itu tidaklah bererti yang di-Pertuan Agong harus bersikap berat sebelah. Akhir sekali, kerajaan perlulah menyediakan kuota untuk Melayu dan peribumi Sabah dan Sarawak di universiti, kolej dan institusi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashiki binti Syamsul Azhar dan saya akan menerangkan objektif yang ketiga iaitu Bahasa Melayu sebagai identiti Malaysia. Bahasa Melayu yang telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Sri Paduka pada 1 September 1967 telah dijadikan bahasa rasmi atau bahasa penghantar di Malaysia. Selain daripada itu, bahasa Melayu juga boleh dijadikan sebagai tarikan di Malaysia. Kenapa? Kerana bahasa Melayu mempunyai kelebihannya tersendiri. Seperti bahasa negara-negara lain yang mempunyai bahasa mereka tersendiri, ia merupakan satu tarikan di mana jika pelancong datang ke Malaysia, mereka akan merasai satu suasana yang berbeza. Contohnya, sekiranya kita pergi ke luar negara, bukankah lebih memberi pengalaman yang baru dan mewujudkan suasana yang baru bila kita pergi bersia-sia lalu orang sekeliling kita berbicara menggunakan bahasa yang berbeza daripada yang kita selalu dengar. Selain daripada itu, bahasa Melayu juga mempunyai keunikan yang tersendiri. Contohnya, bahasa Melayu kita mempunyai gurindam, seloka, syair dan juga pantun, di mana bahasa-bahasa lain tidak ada benda ini. Jadi ini merupakan satu keunikan yang kita ada. Jadi kita perlulah lindungi keunikan itu supaya kita tampil berbeza dengan negara-negara lain. Yang terakhir iaitu identiti Malaysia ataupun rakyat. Dengan bahasa Melayu, ia boleh dijadikan sebagai satu identiti kita. Contohnya seperti kita tengok bendera. Bila kita tengok satu bendera, kita boleh mengklarifikasikan dia ialah negara mana. Jadi dengan bahasa juga, contohnya kita jumpa pelbagai orang dan bila kita bercakap dalam bahasa kita, kita macam, oh, ini ialah bahasa Melayu, iaitu bahasa negara Malaysia. Itu sahaja untuk objektif yang ketiga. Isu kedaulatan Raja Malaysia merupakan isu yang kompleks dan pelbagai aspek dalam konteks sejarah dan politik di Malaysia.
Dalam sejarah Malaysia, Raja-Raja Melayu memainkan peranan penting dalam sistem pemerintahan dan kedaulatan wilayah yang dilindungi. Namun, seiring dengan peredaran zaman dan perubahan politik, status dan peranan Raja-Raja Melayu telah berubah. Sebelum kedatangan penjajah ke Malaysia, Raja-Raja Melayu mempunyai kuasa dan kedaulatan mutlak ke atas wilayah mereka. Mereka adalah pemimpin politik dan agama yang dihormati oleh orang ramai. Raja-Raja Malaysia memainkan peranan penting dalam mengekalkan keamanan, kestabilan sosial dan memastikan keadilan melalui sistem perundangan. Mereka juga merupakan lambang identiti dan kebanggaan Malaysia. Namun, kedatangan peneroka dan penjajahan ke Malaysia menyebabkan perubahan kuasa politik dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Penjajah seperti Portugis, Belanda dan Inggeris meletakkan Raja Tanah Melayu di bawah pengaruh mereka sebagai pemerintah boneka. Ini mengurangkan peranan politik Raja-Raja Melayu dan menghadkan kedaulatan mereka. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Raja Melayu berkhidmat sebagai raja berperlembagaan dalam sistem pemerintah beraja negara. Mereka mempunyai fungsi simbolik dan upacara serta menghormati tradisi dan adat. Bagaimanapun, kuasa politik yang sebenar terletak dalam sistem demokrasi dan kerajaan persekutuan Malaysia. Walaupun Raja Melayu tidak mempunyai kuasa politik mutlak seperti pada zaman kerajaan Melayu tradisional ataupun zaman terdahulu, baginda tetap memainkan peranan penting dalam mengekalkan perpaduan dan kestabilan negara. Raja Malaysia juga dilindungi oleh undang-undang dan perlembagaan Malaysia. Oleh itu, isu kedaulatan Raja Malaysia terus diperkatakan dalam konteks perlembagaan dan politik Malaysia. Perlu diingatkan bahawa kedaulatan Melayu moden berbeza dengan kedaulatan dalam kerajaan Melayu tradisional. Terima kasih Fad atas penerangan tentang analisa yang pertama. Saya akan meneruskan untuk menerangkan tentang analisa yang kedua, iaitu hak istimewa orang Melayu. Dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, terdapat beberapa hak istimewa yang diberikan kepada orang Melayu. Hak istimewa yang diberikan adalah untuk melindungi kepentingan dan kedudukan orang Melayu sebagai satu kumpulan etnik yang merupakan kumpulan majoriti di Malaysia. Selain daripada isu bahasa Melayu yang seolah-olah semakin diabaikan, terdapat beberapa hak yang berkaitan dengan keistimewaan orang Melayu atau Bumi Putera yang semakin terhakis. Secara amnya, aset dan tanah rizab Melayu yang berkaitan dengan orang Melayu dan Bumi Putera di bandar semakin berkurangan, manakala aset di pinggir bandar juga hampir pupus. Kampung juga yang diutamakan untuk pembangunan. Orang Melayu telah dipindahkan jauh untuk meneruskan kehidupan mereka. Maka bagi saya, semua rakyat Malaysia yang mempersoalkan atau mempertikaikan perkara 153 perlembagaan yang mengiktirafkan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera adalah buta sejarah dan tidak memahami perlembagaan. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberikan Yang di-Pertuan Agong kuasa untuk melindungi hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumi Putera dari mana-mana negeri iaitu Sabah dan Sarawak, serta kepentingan sah kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Selain itu, ia menerangkan secara terperinci cara kerajaan persekutuan menjaga kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera dengan menetapkan kota untuk kemasukan perkhidmatan awam, biasiswa dan pendidikan awam serta permit dan lesen perniagaan. Seterusnya adalah hak keistimewaan orang Melayu telah diberikan kepada pemimpin-pemimpin terdahulu sebagai ganti atau cagaran sebagai keinginan mereka untuk menerima orang India dan Cina untuk berkongsi kehidupan bersama di Tanah Melayu. Ia dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 semasa rundingan kemerdekaan yang sedang berlangsung. Hak ini dipinda untuk melindungi orang Melayu kerana mereka tidak mahu menerima orang India dan Cina menetap di Tanah Melayu. Kaum Melayu amatlah mempertahankan hak kaum mereka, maka keadaan ini menjadi sukar ketika proses kemerdekaan yang berlangsung. Jadi yang terakhir iaitu analisa ketiga untuk bahasa ialah bahasa Melayu semakin pupus di Malaysia. Kita dapat lihat bahawa rakyat Malaysia atau orang Melayu sekalipun mereka tidak lagi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama mereka yang digunakan untuk rutin harian mereka. Mereka lebih senang bertutur di dalam bahasa Inggeris. Contohnya ketika mereka di social media, ketika mereka bertutur bersama kawan-kawan, mereka lebih senang menggunakan bahasa Inggeris. Ini kerana pada zaman kini bahasa Melayu telah dianggap tidak lagi penting dan bahasa Inggeris
lebih banyak digunakan. Jika seseorang tidak boleh bertutur di dalam bahasa Inggeris, maka mereka akan dianggap tidak pandai, tidak hebat dan sebagainya. Dan kita juga dapat lihat bahawa ibu bapa pada masa kini lebih senang untuk mengajar dan bertutur dengan anak mereka di dalam bahasa Inggeris. Mereka telah menjadikan itu sebagai rutin harian, sehingga walaupun ini ialah orang kenalan saya, anaknya tidak langsung pandai bertutur di dalam bahasa Melayu. Dan kita juga dapat lihat dengan anak-anak artis ataupun artis itu sendiri, influencer, mereka lebih banyak bertutur di dalam bahasa Inggeris, sehingga ini menyebabkan anak mereka juga lebih banyak berbicara dalam bahasa Inggeris daripada Melayu, sehingga mereka tidak tahu bertutur dalam bahasa Melayu dengan fasih. Seterusnya ialah keunikan dalam bahasa Melayu. Keunikan bahasa Melayu tidak lagi digunakan. Pada satu ketika dahulu kita sering seolah-olah normal dan biasa kita dengar orang bersyair, bergurindam seloka dan sebagainya. Tetapi pada masa kini sangat jarang untuk kita dengar orang bersyair dan sebagainya, kerana ibu bapa moden pada zaman sekarang mereka terlampau fokus kepada mengajar bahasa Inggeris dan mereka sendiri tidak lagi tahu, dan bila mereka tidak tahu akan seloka, syair dan sebagainya, mereka tidak mengajar perkara itu kepada anak mereka. Jadi jika hal ini berterusan, kita dapat mengatakan bahawa pada satu hari nanti keunikan bahasa Melayu ini akan pupuh di mamah bumi. Dan yang terakhir ialah kepentingan bahasa Melayu tidak lagi titik beratkan. Juga pengalaman saya sendiri, saya dah pernah mendengar bahawa orang berkata bahawa bahasa Melayu bukanlah penting mana. Ya, satu pemikiran yang amat salah, kerana walaupun bahasa Melayu bukanlah satu bahasa yang digunakan oleh orang ramai, tetapi jika kita semua bertutur dalam bahasa yang sama dengan orang lain guna, jadi apakah kita punya keunikan? Apakah kelebihan yang kita ada? Apakah tarikan yang Malaysia akan dapat jika semua orang bertutur bahasa yang sama, iaitu bahasa Inggeris? Jadi bila pelancong datang ke Malaysia, mereka juga tidak akan merasakan suasana yang berbeza. Mereka tidak akan merasakan keunikan yang kita ada. Dengan bahasalah kita dapat memberi satu keunikan dan menjadi berbeza daripada negara-negara lain. Secara amnya, Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang bertulis yang memberikan kita sebagai rakyat dan pemerintah dan pentadbiran negara pelbagai kepentingan. Sebagai warga negara Malaysia, semua orang mesti memahami dan menguasai sejarah penumbuhan negara kita dan mengambil iktibar daripadanya. Kami percaya bahawa kita akan lebih berjaya jika kita semua bergerak ke arah kesepakatan dan perpaduan supaya ia menjadi tulang belakang bagi kesejahteraan hidup bersama kepada rakyat Malaysia. Keseluruhannya, jati diri dan kesungguhan rakyat dan pentadbiran penting untuk memastikan Perlembagaan Persekutuan mampu menjaga kelangsungan elemen warisan atau tradisi ini. Perkara ini bukan sahaja mampu menjaga keharmonian dalam negara, malahan mampu untuk menonjolkan negara ini di mata dunia dengan kesepakatan dan perpaduan yang ada secara langsung meningkatkan ekonomi negara. Oleh itu, kita perlu mengambil iktibar dari pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh generasi terdahulu dalam menghayati erti sedia berkorban, bertoleransi dan rela berkongsi kuasa. Akhir kata, demi kebahagiaan negara, elemen warisan wajib dipelihara.